Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, how are you today? Excellent, that's right. Okay, Alhamdulillah malam ni kita dapat bersama lagi dalam sesi sembang santai kita. Dan insyaAllah macam mana saya dah janjikan semalam, hari ini kita akan share tentang the 5 pillar of excellent SHO, di mana saya akan share dengan anda berkaitan dengan e-book yang saya bagi. I think lebih daripada 40 muka surat yang saya kongsikan dalam buku tersebut. Dan siapa-siapa yang belum dapat, anda boleh isi borang tu untuk link, dan kita akan bagi anda later on untuk anda dapatkan soft copy tu supaya anda dapat memberi manfaat kepada diri anda dan juga orang lain. Dan Alhamdulillah, insyaAllah besok macam-macam berita kita dengar, nak MCO lah apa semua. Tapi yang paling penting besok juga kita akan ada ISO 45000 IRCA Lead Auditor course, di mana kita akan melatih auditor, bakal lead auditor yang akan mengaudit ISO 45001. So therefore, siapa-siapa yang belum lagi berkesempatan untuk pergi pelajari bagaimana nak jadi auditor, please luangkan masa anda, maybe plan untuk diri anda supaya anda dapat pelajari bagaimana untuk jadi seorang auditor yang excellent. Macam mana saya selalu bagi tahu, dalam kejaya safety ni, memang bagus kalau sekiranya anda dapat sampai ke hujung karier anda sebagai seorang safety and health practitioner. Maybe anda jadi SHO, maybe dalam kerja tu anda akan buat master dan sebagainya. Tetapi samping itu juga, kita kena faham apa selain daripada kerja rutin kita sebagai safety health officer, apa perkara lain yang kita boleh menambah nilai. Apa kita punya exit plan, ataupun apa yang kita akan buat selepas umur kita maybe 55 ataupun 60 nanti. So, yang paling penting adalah kita kena fikir bagaimana kita boleh menyumbang dalam sesuatu yang dengan lebih baik lagi dalam safety ni. Dan selalu saya tekankan juga, seorang safety officer mesti ada jiwa besar untuk jadi seorang consultant, untuk jadi seorang auditor, untuk jadi seorang trainer. Faham saya? Dan ianya boleh kita dapati dan kita lakukan sewaktu kita bekerja pun. Sewaktu kita bekerja, indirectly, we are also practicing ourselves to become a professional maybe trainer. Kerana kita buat toolbox, kita buat induction dan sebagainya. So, kita mesti fikir bagaimana nak buat lebih baik. Okay? Dan kita juga indirectly, kita akan jadi penasihat dan juga mereka yang boleh menasihati majikan, menasihati pengurusan, menasihati pekerja. So indirectly, we are doing the consulting thing inside organisation. Sampai itu juga kita boleh membantu kontraktor kita, maybe bantu juga subcon kita, supaya mereka faham dan lebih memahami apa yang diperlukan untuk menguruskan safety dalam organisation. Safety bukan setakat kita pergi ronda-ronda saja. Safety bukan setakat kita sign PTW saja. Safety bukan setakat bila berlaku kemalangan kita sibuk nak buat investigation dan sebagainya. A lot more thing that we have to do, dan banyak perkara yang kita kena buat safety dengan betul. Dan bagaimana kita nak tahu? Dalam buku ni saya share dengan anda 5 pilar. Apa dah 5 pilar? 5 tonggak utama. Dan bagaimana kita boleh jadi safety officer yang cemerlang. Memang kita boleh pilih untuk jadi safety officer yang biasa-biasa. Tetapi kalau kita boleh buat sesuatu dengan lebih baik, why not kita buat dengan lebih baik? Betul? So therefore, dalam buku ini, saya share dengan anda perjalanan dan pengalaman saya sepanjang hampir lebih daripada 20 tahun dalam safety ini. Dan bagaimana dan apa perkara yang perlu ada untuk seorang safety officer cemerlang dalam tugas harian dia. Apa ciri-ciri yang kena ada? Apa benda-benda yang kita kena adakan dalam diri kita supaya at the end of the day kita dapat lakukan tugas kita dengan lebih baik, lebih ada impact, lebih berkesan kepada majikan dan bawa pekerja. Okay, so that's why this is the 5 pillar of excellent safety and health practitioner. Dan ingat, cemerlang ataupun excellent adalah pilihan anda. Kalau anda tak nak, anda still nak biasa-biasa, tak ada siapa pun boleh bantu anda. Betul? Okay, good. So, kita tengok siapa yang ada bersama kita malam ni. Okay. Siapa yang ada, game salam. Assalamualaikum. Selamat malam. Okay. Jangan lupa bagi tahu, bagi salam. Okay. Siapa yang ada, bagi tahu. Salam, selamat malam. Okay, good.
So, siapa yang belum dapat dan siapa yang dah dapat, tolong bagi tahu saya anda dah dapat buku tu. Okay, siapa yang belum dapat, tolong dapatkan buku tu dan kita akan WhatsApp dan kita akan WhatsApp lagi, kita akan email ataupun kita akan SMS pada anda link dia supaya anda dapat download, kerana buku ni saya beri secara percuma. Tujuan kita adalah untuk bawa safety officer kepada level yang seterusnya. Kerana apa? Kita tidak boleh lagi buang masa hanya dengan mengeluh. Kita tidak boleh lagi dalam keadaan selesa ataupun dalam keadaan orang kata asyik komplain majikan pekerja tak ikut. Majikan pekerja tak ikut. Okay? Sedangkan kita sendiri kena faham apa yang kita kena lakukan. Dan untuk menjadi seorang yang cemerlang, ini ciri-ciri dan ini adalah tonggak utama yang kita kena ada. Okay. So, Waalaikumsalam. Okay, siapa yang ada bagi tahu? Assalamualaikum. Okay, good. So, what happen now is, pada malam ni kita akan share apa dah? The 5 Pillar of Excellent Safety Practitioner. So, siapa-siapa yang belum dapat buku ni, tolong dapatkan. Okay, kerana apa? Saya make sure anda dapat buku ni kerana buku ni juga akan memberi manfaat kepada perjalanan anda dalam profession safety ni. Kenapa saya cakap terus terang? Masa saya dulu awal-awal menceburi safety ni, saya second batch safety officer dekat NIOSH dulu. Kita punya cara adalah dengan try and error. Betul? Tidak banyak lagi orang kata senior-senior, maybe rujukan-rujukan yang ada ataupun bahan-bahan bacaan dekat Malaysia ni yang membantu untuk beri kita some guidance bagaimana nak menjalani dan melakukan safety dengan lebih baik. Okay? Kebanyakan buku-buku yang ada adalah rujukan luar negara. Kebanyakan buku-buku yang ada adalah buku-buku yang kemungkinan tidak diadaptasi di Malaysia. Dan itu sebabnya kadang-kadang kita tidak ada reference yang kuat masa itu dan juga tak ramai lagi senior-senior yang maybe berpengalaman dalam bidang safety. Tapi dalam apabila OSHA hampir lebih daripada 25 tahun ada ni tuan-tuan. So therefore, kita akan start ada mereka-mereka yang berpengalaman, mereka-mereka yang pakar dalam bidang tertentu, mereka-mereka yang dah menjalani orang kata career sebagai safety, yang maybe boleh berkongsi dengan tuan-tuan dan bagaimana cara kita nak buat sesuatu dengan lebih baik. Apa susah senang je dan apa shortcut dia supaya kita dapat sesuatu dengan lebih pantas. Itu penting. Kerana apa? Kalau tidak, sampai bila pun kita masih struggle. Sampai bila pun kita akan sentiasa orang kata try and error lagi. So, kita tak nak lagi try and error. So, kita kena belajar dengan pantas dan cepat supaya kesan kepada majikan dan pekerja lebih ada impact. Ingat tu. Kerana apa? Kita tak nak lagi orang kata zaman-zaman dinosaur masih kita bawa lagi. So therefore, kita kena faham bagaimana kita nak buat sesuatu dengan lebih baik. Okay? So buku ini secara langsung memberi orang kata overview ataupun memberi sedikit orang kata makluman tentang apa yang perlu kita tahu dan pelajari untuk mempunyai dan mempunyai ciri-ciri safety officer yang cemerlang. So apa ciri-ciri, apa keperluan utama supaya kita faham kita boleh mencapai kecemerlangan yang sewajarnya. Kerana apa? Tugas safety ini kita berkomunikasi dengan manusia. Kita berada di tengah-tengah orang kata manusia antara majikan, pekerja, maybe klien dan sebagainya. So therefore we have to understand bagaimana kita boleh memahami benda ni dan bagaimana kita boleh bawa kepada level yang seterusnya. Okay? So therefore, sepanjang 5 hari ini saya akan share apa yang saya tulis dan apa yang saya tampilkan dalam buku ni supaya anda boleh faham dan anda boleh rujuk dan seterusnya memberi manfaat kepada anda nanti. Okay? So benda tu penting. So let us go through. Okay, pertama sekali, apa yang ada? Pertama sekali adalah kandungan dia. Di mana dalam kandungan ni saya share tentang apa dia kata pengantar dan kita akan share nanti pengenalan am. Dan juga saya bagi anda pengenalan kenapa organisasi perlu safety and health. Kenapa organisasi perlu safety. Kenapa kita sibuk-sibuk ada safety officer. Kenapa kena sibuk-sibuk kena ada triple S. Kenapa kena sibuk-sibuk ada orang kata ada safety committee dan sebagainya. Betul? So mesti ada sebab. So that's why dalam buku ni saya bagi anda pengenalan dan seterusnya apa yang kita perlu sediakan untuk menjadi seorang safety officer yang cemerlang. Itu penting. Okay, good. So next. So let me share with you juga. Okay. Dalam kata pengantar, apa yang saya tekankan dalam kata pengantar? Okay. So benda ni pun penting juga. Kerana apa?
Kalau kita tidak jelas dengan apa tujuan kita secara umum, so at the end of the day, kita akan kita akan so then saya akan share juga apa dia tonggak pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima supaya anda faham. So dalam kejaya kita sebagai safety ni ada perkara-perkara yang melengkapkan kita supaya kita jadi seorang safety practitioner yang cemerlang. Apa benda-benda yang kita kena lengkapkan, apa tonggak-tonggak utama yang kita kena tahu. So benda-benda tu ada diterangkan dan juga dibincangkan dalam buku ni. So jadi anda boleh always refer dan anda boleh always get the information and get the information correctly. Itu pun penting juga. Kerana apa? Kita tak nak kita mendapat maklumat yang salah. Kita tak nak kita mendapat sesuatu yang maybe tak betul dan akhirnya mengecewakan kita. Itu kita tak nak. Betul? So let us go through. Apa yang ada dalam kata pengantar? Benda ni penting juga. So let us go through. So dalam kata pengantar, saya bagi tahu secara mudah. Kerana apa? Dalam perjalanan kita kena faham. Dalam perjalanan juga akan ada yang berjaya, akan ada yang gagal dan akan ada juga yang kemungkinan orang kata syahid di tengah jalan. Kerana apa? Saya ada juga student-student yang selepas 3 tahun, 2 tahun dalam safety ni, mereka rasa ianya bukan pada diri mereka dan maybe mereka opt untuk out. Tapi bila mereka opt out, tiba-tiba rasa safety ni best dan dia akan masuk balik. Dan dia start recovery balik, maybe start mulai berkosong balik. So therefore, kita kena faham kegagalan, that's why saya share anda dekat sini. Kegagalan sebenarnya adalah bila kita mula berputus asa. Selagi kita berusaha dan mencari jalan untuk belajar dan memperbaiki keadaan serta bangkit bila kita jatuh, maka tiada siapa yang boleh menghentikan kita. So kita kena faham, dalam safety, ramai dan kadang-kadang orang dekat luar tu nak lihat kita gagal dalam kejayaan kita. Maybe kita uji kita dengan pelbagai keadaan dan kadang-kadang kita pula diberi banyak bermacam-macam tugas yang kadang-kadang menggagalkan kita untuk menjalankan tugas kita yang utama. Dan in here, dalam diri kita kena faham perubahan kadang-kala amat sukar, tetapi ianya mesti dilakukan demi kehidupan yang lebih baik dan juga kesihatan dan keselamatan yang lebih baik di tempat kerja. Dan in here, I highlight the quotes kita adalah I choose to be excellent right now. Itu penting. Kerana apa? Kita pilih untuk cemerlang sekarang. Dan therefore, daripada kecemerlangan itu, kita akan mula rancang apa yang kita nak tahu, apa yang kita nak buat pada masa akan datang. Kerana benda itu penting dan benda itu juga akan menentukan ala tuju kita sepanjang karier kita. Kerana apa? Kita tak nak nanti sepanjang karier kita, kita akan orang kata tercari-cari apa yang kita nak sebenarnya, apa yang kita nak buat sebenarnya. Itu pun kita kena tahu dan kita kena jelaskan dalam perjalanan karier kita. Good. So next, kita tengok yang seterusnya. Apa lagi yang seterusnya yang saya share, yang saya kongsikan? Good. Oops, sorry seterusnya saya berkongsi tentang introduction. Ini pun penting juga. Kenapa? Lebih daripada 50 tahun secara keselamatan dan kesihatan menjadi agenda dekat Malaysia ni. Kita kena tahu. Dan in here, cabaran mengapa ianya sukar untuk diikuti dan dipatuhi. Kalau kita tengok, memang cabaran utama dalam safety ni adalah untuk orang patuh kepada SOP. Orang patuh kepada maybe prosedur. Patuh kepada orang kata keperluan-keperluan safety. So therefore, kita kena jelaskan juga di sini apa yang kita perlu strategikan supaya kita dapat menyampaikan safety dengan lebih baik. So this why kalau tuan-tuan tengok kat sini, memang pelbagai alasan diberikan tetapi alasan tidak bawa kita ke tahap yang seterusnya. Buku ini bertujuan untuk memberi kekuatan pada hero yang utama iaitu apa? Pengamal keselamatan dan kesihatan. Dan perlunya kita belajar senjata-senjata baru untuk kita jadi lebih baik. Itu kita kena faham. So that's why dalam buku ni saya share juga apa senjata-senjata yang anda kena tahu dan apa senjata-senjata yang anda kena sediakan supaya ianya lebih baik, supaya perjalanan kejayaan anda lebih cemerlang. Good. So next. So ini saya highlight juga tentang kepentingan
Mereka yang tidak mahu berubah akan ketinggalan kerana keselamatan kesihatan bukan lagi tanggungjawab semua. Tapi ialah tanggungjawab saya, anda dan kita. Itu saya terangkan dengan jelas. Betul? Dan juga hanya yang berani akan berubah. Change is the only constant thing in life. Change or be changed. Mana kita kena faham? Dalam kehidupan, kita kena merubah diri kita. Kalau tidak, kita yang akan diubah. Kita yang akan dikeluarkan daripada organisation ataupun daripada arena perjuangan kita. Itu kita kena jelas dalam perjuangan kita. Okay, good. So next. Okay, yang seterusnya, kita share juga, saya share juga tentang konsep apa dah? Berani. Kerana apa? Dalam menjalankan safety ni tuan-tuan dan puan, kita kena ada keberanian. So apa yang perlu ada dalam berani? So dalam buku ni juga saya share tentang apa dia berani. What to be done. Okay. Waalaikumsalam. Apa khabar? Selamat tahun 2021. Hai Leo, apa khabar? Okay, good. So in here, we talk about berani. Apa dia ciri-ciri yang ada dalam berani. So therefore, perkara ni saya dah ulas beberapa kali. Dan esok kita akan share apa konsep berani ni dan bagaimana dan kenapa berani ni penting sebagai seorang safety officer. Kenapa kita kena berani menghadapi majikan dan pekerja walaupun apa cabaran yang kita lalui. So therefore, ciri-ciri keberanian kita perlu ada. Dan berani itu apa? Saya kupas dalam buku ni. So besok kita akan share lagi bagaimana untuk jadi seorang safety officer yang berani. Bagaimana nak jadi seorang safety officer yang orang kata cemerlang, supaya kita boleh beri manfaat kepada majikan, pekerja dan juga menyumbang terhadap karier dan juga profession OSH. Okay? So insyaAllah kita jumpa lagi malam besok. Kita akan share konsep berani apa dia, supaya kita dapat menyediakan diri kita pada tahun ni untuk jadi seorang safety officer, safety practitioner, OYK yang cemerlang dan lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Okay? So, stay safe, stay healthy and stay excellent. Okay, kita jumpa lagi. Bye. Thank you.